terakhir untuk minggu ini dan juga untuk hari ini. Okay, so sebelum ni kita dah belajar 5.1.3 iaitu menghasilkan lakaran reka bentuk baru sistem fertigasi. Okay, kita pergi go through untuk seterusnya. Okay, kita tengok dulu sekejap. Alright, 5.13 menghasilkan lakaran reka bentuk baru sistem fertigasi. Kita ada dua dari segi teknik penyusunan sistem iaitu sistem jejari dan juga gegelung. Okey, jadi lakaran boleh dihasilkan dalam bentuk 2D ataupun 3D. Lakaran pula menggambarkan bentuk saiz sebenar reka bentuk yang akan dibina. Okay, reka bentuk baru dihasilkan berdasarkan pada situasi yang dirasakan sesuai, sama ada kita nak buat dekat rumah ataupun dekat sekolah ataupun mengikut kesesuaian kawasan yang ada, okay, dengan penghasilan reka bentuk yang kreatif. Seterusnya, okay, ini adalah beberapa lakaran, ni ada dua ya, iaitu jejari dan juga gegelang, okay, gelang. Okay, yang pertama kita tengok penyusunan jejari, dia teknik yang ringkas dan mudah dipasang. So biasanya sumber tangki nutrien dia dekat sini. Okay, ada kemungkinan larutan baja tidak sampai ke penghujung kerana sekiranya tekanan penghantaran nutrien ni rendah. Jadi dia ada konsep satu dekat bawah, dekat tanah, satu lagi konsep dia tergantung. Jadi tapi kita perlukan pump kat sini, pump yang kuat untuk menghantarkan kita punya air sampai ke tempat yang kita nak bagi tanaman kita. Okay, so ni adalah salah satu contoh kita gunakan penyusunan jenis jejari yang mana ada bahagian yang dekat graviti bawah dan juga ada yang tergantung. Contohnya 2 botol mineral, tapi biasanya kita tak guna 2, kita akan gunakan yang lebih banyak. Okey, so kita tengok gambar yang seterusnya. Kita pergi kepada penyusunan jenis gegelang. Okey, jadi kalau dekat gegelang ni kita nampak bentuk dia lebih bercantum ataupun nampak macam 4 segitiga, segi 4 kan. Tapi sebenarnya kalau dalam ni sebab dia di segi 4 sebab kita ada elbow. So elbow tak boleh nak membentuk bulatan kan. Jadi kita gunakan sambungan elbow. Jadi dia membentuk gegelang. Jadi teknik ni agihan air dalam baja nutrien ni kita agihkan secara seimbang lah sebab dia tak ada tingkat ketinggian. Okay, sekiranya mana-mana bekas tanaman ditanggalkan, aliran air tetap akan mengalir dan dia tidak akan menjejaskan keseluruhan sistem. Okay, sebab air ni pergi dengan sekata. Alright. So kat sini kalau kita tanam, kalau kita ada buat reka bentuk, kita kena menyatakan secara maklumat lah, lakaran yang bermaklumat. Okay, ini apa dia, spesifikasi dia, kalau boleh panjang dia berapa, berapakah kita gunakan jenis pipe dia, kemudian ada timer dekat sini, kita nyatakan lah. Okay, apakah yang kita gunakan. Lepas tu medium dia kita guna medium apa dan kita kena nyatakan prinsip dan juga elemen yang kita gunakan. Alright, kita pergi kepada yang seterusnya. So setakat ni kita baru, saya baru terangkan berkaitan dengan lakaran reka bentuk. Ia terbahagi kepada dua. Yang pertama jejari, yang kedua gegelang. Okay. Seterusnya 5.1.4 kita nak analisis elemen. Analisis elemen. Okay, dalam sistem fertigasi. So apa yang ada dalam elemen sistem fertigasi ada 7. Okay. So, yang pertama garisan. Dalam sistem fertigasi garisan menunjukkan lakaran, laluan, pipe saliran, injap kawalan dan komponen yang kita gunakan. So benda ni memang garisan adalah basic, mesti ada pada setiap reka bentuk. Okay, kemudian rupa. Rupa menunjukkan gambaran lakaran dalam bentuk 2D. So nak bentuk 2D ke 3D ke itu bergantung kepada apa yang awak lukis. Okay. Baru kita klasifikasikan dia 2D ataupun 3D. Kemudian bentuk. Okay. Bentuk menunjukkan keseluruhan sistem fertigasi pada pandangan mata sebenar. Okay. Bentuk 3D lebih mudah difahami berbanding dengan lakaran 2D. Okay. Contohnya tangki nutrien dan polybag. Biasanya kita lukis dalam bentuk 3D yang kita nampakkan bentuk silinder, bentuk bulat tu kan, silinder. Jadi kita nampak bentuk saiz dia besar mana. Okay. Texture. Lakaran reka bentuk fertigasi dapat menunjukkan kesan rasa dan ekspresi terhadap sesuatu objek yang dilakar. Contohnya awak nak tunjukkan garisan kasar, garisan halus, awak nak tunjukkan apa tu, tangki tadi tu besar ataupun kecil. Jadi tekstur tu memainkan peranan penting. Kemudian saiz. Saiz menunjukkan perbezaan jarak ataupun perbandingan komponen yang digunakan. Contohnya jarak antara bekas tanaman. Antara bekas tanaman yang dekat depan, yang mana dekat belakang. Jadi kan kita tunjukkan saiz. Saiz apa yang lebih besar? Tangki nutrien tu lagi besar daripada polybag. Kan? Jadi saiz tu menunjukkan perbezaan dan jarak.
Kemudian dari segi warna, kita nak tunjukkan kesan tone pada objek yang kita nak lakar. Sebagai contoh, lakaran komponen reka bentuk sistem vertigasi yang menggunakan teknik rendering. So kalau kita tengok balik, okay, nampak tak teknik rendering? Ini teknik rendering ataupun kita guna, ini teknik cahaya dan bayang. Cahaya dan bayang di mana kita anggap cahaya tu datang daripada sebelah atas tepi, kalau sebelah saya, sebelah kiri lah, okay. Sebelah kiri saya. Jadi nampak tak rendering teknik dia kat sini lebih cerah, bahagian yang tak nampak kesan cahaya, bahagian dia akan menjadi lebih gelap. So bahagian yang tak kena ni bayang dia lebih legap. Okey. Kemudian ruang. Okey, ruang ditunjukkan untuk memisahkan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Okey, contohnya kedudukan komponen dengan persekitarannya secara ilusi. Jadi kita nak tutup bahagian ilusi tu, kita letakkan satu macam plat warna dekat belakang sekali. Okay. Jadi kita nak tunjukkan ruang yang memisahkan satu komponen dengan komponen yang lain. Contohnya awak nak membezakan antara saiz daripada pipe sekunda, pipe tetia, itu ada beza kan. Jadi kita gunakan ruang. Kemudian kita ada nilai, merupakan darjah kecerahan dan kegelapan relatif. Garisan, warna, tekstur dan bentuk memerlukan perbandingan nilai supaya dapat dilihat dan digunakan untuk menjelaskan objek, bentuk dan ruang yang aplikasi dalam menghasilkan reka bentuk sistem vertigasi. So dekat sini konsep darjah kecerahan tadilah. Okey, darjah kecerahan. Dekat sini. Dan darjah kecerahan awak ni nak terang gelap mana. Okey. Alright, so kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, ini adalah contoh borang analisis elemen reka bentuk sistem vertigasi. Bila pelajar awak buat, okay, awak tandakanlah ada tak elemen-elemen ni. Kalau ada, kita nyatakan ya. Lepas tu kita bagi keterangan lah. Lebih kurang lah kita ambil keterangan dia macam dekat sini. Okay, kita tunjukkan apa yang kita buat, kita nyatakan pada borang analisis ni. Okay, kita masukkan. Kalau ada semua, tandakan semua. Kalau tak ada, tak semestinya ada semua. Okay, ada yang tak ada, mungkin tak ada, tak perlulah. Kalau yang ada, yang ni semua rasanya memang ada. Okay, jadi kita masukkan dalam setiap ni keterangan yang menunjukkan kita punya reka bentuk tu tadi. Okay, kita dah pergi kepada 5.1.5 iaitu kita nak menilai lakaran reka bentuk baru sistem vertigasi. Okay, jadi kita ada beberapa penilaian yang kita nak buat, yang kita ada 5. Yang pertama dari segi kecenderungan, inovasi, kreativiti dan keaslian. Ini perkara yang sangat penting dalam reka bentuk. Sebab apa? Kita mesti nak ada kreativiti ni kita buat sendiri. Okay? Menghasilkan reka bentuk baru ataupun kaedah baru atau fungsi yang diperbaiki untuk memberi manfaat dalam penggunaan. Jadi kalau macam kita produk yang sedia ada, kita nak upgrade. Okay? Jadi maknanya kita tambah satu kaedah baru. Jadi kita nak tunjukkanlah apa yang membezakan design sebelum ni dengan design yang baru. Okay, kemudian kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan. Daya penarik produk boleh mempengaruhi pengguna. Okay, daya penarik produk atau membawa mesej tertentu yang memberikan nilai tambah kepada produk dan pengguna. Jadi ciri-ciri mesra alam yang terdapat pada reka bentuk produk sama ada melibatkan pengguna ataupun persekitaran. Jadi kita kena ambil kira jugalah dari segi kesenian, dari segi penampilan. Bila kita buat sesuatu tu kita mesti ada unsur kekemasan, tak boleh bersepah-sepah, asal boleh. Okay, kita tak kena jaga alam sekitar, jadi mesra alam. Ataupun kita menggunakan barang kita semula. Contohnya tadi digunakan apa? Ni, nampak yang gunakan jejari ni kita gunakan konsep DIY. Maknanya bukan DIY tapi kita gunakan konsep kita semula, mesra alam. Okay, benda yang dah botol mineral, kita dah benda yang kita dah tak pakai, kita boleh recycle. Jadi dia mesra alam. Okay. Tak semestinya kita kena beli benda yang semua baru, tak semestinya. Okay, kecenderungan fungsi dan praktikal. Kekuatan bagi memenuhi sasaran kepenggunaan, keperluan semasa dan penyelesaian masalah. So yang penting adalah kita nak memenuhi keperluan dan juga menyelesaikan masalah. So kat sini kalau orang kata susah nak dapat sayur, kita boleh bagi idea. Kat sini boleh tanam dan boleh menyelesaikan masalah kekurangan yang ada dekat dalam pasaran. Okey, kemudian kekuatan kualiti dan keboleh pasaran. Idea reka bentuk dapat menerangkan kebolehan pembuatan, rupa bentuk, penggunaan bahan, teknologi dan keboleh pasaran. Jadi kalau kita buat tak semestinya kita kena ambil design
sendiri yang baru, tak juga. Kadang-kadang kita boleh ambil produk yang sedia ada tapi kita modify dan kemudian kadang-kadang benda tu boleh dipasarkan. Nanti saya tunjuk dekat dalam, ada satu yang dekat dalam Shopee tu, benda tu kita dah selalu nampak. Kita boleh cari dekat kedai Eco, kedai kedai Eco lah, banyak kan dekat DIY. Benda tu kita boleh dapat dan kita boleh buat sendiri sebenarnya. Okay, ergonomik, mengimbangi interaksi penggunaan di antara pengguna dan persekitaran dengan produk secara fizikal atau psikologi. Contohnya kita nak dari segi keselesaan, memudahkan pengguna ataupun ciri-ciri keselamatan. Jadi biasanya ergonomik ni dia memberikan ciri-ciri keselamatan dan keselesaan lah kepada pengguna. Di samping kita nak memberi kemudahan untuk kita gunakan. Okay. So kita kat sini boleh gunakan borang penilaian juga. Contohnya lakaran ni kita nak minta idea kan daripada kawan-kawan, daripada orang-orang yang tertentu. Jadi kita boleh buat satu penilaian borang kat sini. Okey, pernahkah anda melihat tanaman yang ditanam menggunakan sistem fertigasi? Dia akan jawab lah, dia ke tak ke, dia tahu ke apa benda sistem fertigasi tu. Okey, kemudian adakah anda tahu kepentingan penyambungan pada setiap bahagian pipe dalam sistem fertigasi? Tengok pada seseorang. Kalau dia tahu dia akan tanda ya lah. Kalau dia tak tahu dia akan nyatakan tidak lah. Okey, apakah jenis penyusunan reka bentuk yang diaplikasikan dalam lakaran? So awak boleh bagi contoh. Okey. Dia tahu tak apa tu jejari, gelang. Okey, kemudian adakah reka bentuk fertigasi itu menarik minat anda? Jadi kalau dia kata ya, dia akan tandakan lah. Kemudian dia akan nyatakan sebabnya kenapa. Kemudian adakah komponen utama sistem fertigasi bahan ni mesra alam? Jadi kita kena tunjuk apa yang kita dah reka tadi, kita kena tunjuk dekat orang tu supaya okey, kalau dia kata mesra alam. Okey, kalau pakai barang DIY ataupun barang recycle, mesra alam lah. Kalau tak, dia akan nyatakan tidak lah. Mungkin dia ada suggestion, okey. Dia mungkin tak nak gunakan bahan yang ada tu, dia nak gunakan benda lain. Jadi dia akan nyatakan. Kemudian adakah terdapat inovasi dalam lakaran? Sekiranya ada, dia akan nyatakan yalah. Kalau tak, taklah. Okay, jika markah yang diperolehi sedikit bererti kena ulang semula mockup itu. Jadi maknanya apa yang kita nak reka ni, mula kita reka secara lakaran. Okey. Kita dah lakar yang awak lakar ni. Okay. Awak dah lakar ini, ada kemungkinan lepas tu kita nak buat mockup. Okey. Awak dah belajar kan yang kita nak kena buat mockup. Jadi kita kena mockup ni kalau tak sesuai dengan gambar yang kita buat, kita kena ubah. Okey. Jadi dekat sini langkah-langkah pemasangan sistem fertigasi. Yang pertama kita nak sediakan lakaran. Yang kedua kita kena ukur lah. Kita kena buat ukuran potongan pipe poli. Okey, kalau kita nak buat mockup, kita kena cari straw dulu ke. Okey. Kita nak gunakan pipe yang sesuai pun boleh juga. Okey. Pastikan pemotongan tepat supaya penyambungan mudah. Gunakan alat penebuk untuk membuat lubang bagi membuat nipper ke dalam pipe poli. Pastikan lubang selari dengan jarak 30 hingga 45 cm. Jadi maknanya kita kena tahulah, kita kena ukur jarak yang sama. Kemudian cucukkan kepala nipper pada pipe poli menggunakan bahagian belakang alat penebuk. Okey, sambungkan kepala nipper yang sebelah lagi pada hujung tiup mikro dan set penitis pada hujung lagi satu. Sambungkan penyambung pipe mengikut lakaran yang telah dihasilkan. Okey, pasangkan injak penahan pada pipe utama untuk mengawal pengaliran baja ke pipe tetia sehingga ke penitis. Okey, kemaskan pemasangan pipe, kemudian sambungkan pipe tetia ataupun pipe poli pada alur keluar pam air. Masukkan pam air dalam tangki nutrien yang berisi larutan baja dan tutupkan. Sambungkan soket bekalan dan pengatur masa hidupkan pam. So ini secara langkah-langkah pemasangan yang sebenar. Okey, kalau dalam kita buat mockup tak semestinya kita buat secara yang sebenar. Okey, ini contohnya yang ada cikgu-cikgu kita dia buat juga. Okay, mockup bentuk sistem fertigasi berdasarkan idea terakhir dalam bentuk skala. Jadi anggaran skala ni akan dibina dalam secara bentuk yang sebenar. Model reka bentuk sistem fertigasi boleh dihasilkan sama ada berfungsi sepenuhnya atau separa berfungsi. Jadi dekat sini tak semestinya kita buat yang berfungsi. Kalau separa berfungsi pun boleh. Tapi ia menunjukkan penerangan kat sini. Ini adalah contoh. Ini contoh apa? Gegelang. Okay. Ini contoh yang jejari tapi dia ada tertingkat kat sini. Ini contoh yang gegelang lah. Okay. Alright. So
itu adalah apa yang kita belajar daripada 5.13, 5.14, 5.15 dan 5.16. Secara keseluruhannya ia melibatkan reka bentuk lah. Okey. Terpulang pada pelajar nak hasilkan dalam jejari ataupun gegelang. Okey, kita tengok kat sini ya. Okey, saya ada cari. Dan saya sebenarnya ada beberapa gambar. Nanti saya akan share kemudian Okey, ini contoh muka fertigasi yang saya sharekan dekat video. Okey, tadi kalau kita tengok yang sebelum ni, gambar tadi tu, dia menunjukkan macam ni contoh pelbagai reka bentuk sistem fertigasi. That means ini kita kena buatlah sebenarnya mockup ni bergantung pada idea kita. Apa yang kita dah belajar tadi, kemungkinan kita pun ada design yang rasa tak nak pakai macam design yang sedia ada yang dalam buku teks, kita buat design sendiri. Jadi awak boleh cipta. Ni antara contoh design yang lain lah. Ini dalam contoh bentuk jejari. Okey, ni contoh jejari. Kita boleh menggunakan mockup dulu, lepas tu kita boleh menghasilkan dalam design yang sebenar. Jadi ini adalah ni antara contoh yang menggunakan gegelang. Okey. Ni pun jejari rasanya. Kebanyakan kita memang akan menggunakan sistem bentuk fertigasi jejari lah. Dan kebanyakannya pula fertigasi ni dia kita gunakan sistem okay, so itu alright, selamat mencuba. Okay, sekejap saya nak drag sikit. Okay, ni kat sini. Sebelum amali tadi dia ada bagi langkah-langkah keselamatan. Okay. Okay, langkah-langkah
yang ataupun putih. Yang kedua, tutup alat elektrik setelah digunakan. Yang ketiga, pastikan ruang kerja sentiasa dalam keadaan kemas. Yang keempat, jangan bergurau di tempat kerja. Nombor 5, lapor sebarang kecederaan kepada guru. Okey, dekat sini dalam hati-hati semasa menggunakan pisau dan gunting, kebanyakan pelajar dia salah guna pemanas ataupun dia salah guna pemateri. Pemateri pernah tengok tak pemateri? Saya tunjuk dekat sini pemateri. Kebanyakan pelajar bila dia tengok dekat konsep DIY, gambar dalam video YouTube, kebanyakannya mereka salah guna alat. Okey, sekejap saya tunjuk pemateri. Mungkin awak pernah tengok tapi awak tak ingat apa benda. Okey. Sekolah rendah pun ada kan? Okey. Okay, tengok gambar ni. Kebanyakan pelajar dia salah guna ini. Dia gunakan pemateri ni untuk buat lubang. Sebenarnya tak boleh. Ini fungsi dia bukan untuk buat lubang. Okay, kita nak memanaskan kita punya plat timah itu, kita nak mencantumkan komponen elektronik ataupun kita panggil input elektronik kita lah. Okey, jadi jangan salah guna. Jadi kalau kita nak buat lubang, kita gunakan pisau, kita gunakan penggarit. Dia ada yang sesuai lah dia gunakan, tapi bukan alat pemateri. Okey, so ini contoh yang lain yang saya peroleh daripada sumber internet. Okey, ini pun disiapkan oleh pelajar. Okey, gunakan straw yang besar. Ini secara mock-up lah. Okey, design dalam bentuk mock-up. Okey, ini yang dalam bentuk separa berfungsi. Nampak dia dah buat end cap dia. Ini kalau yang nampak macam real gambar lah. Tapi kalau ada tadi, mereka gunakan klip sahaja pun boleh untuk mock-up. Alright, so setakat itu sahaja yang kita nak belajar untuk hari ini. Okay, so far macam mana? Okay tak? Okay, jelas tak?